kubur berair tu, si arwah ni dulu dekut air ni. Ada je kan, padahal benda tu benda yang semula jadi kan. Memang ada ke agaknya cerita-cerita mengatakan dah kali kubur tak muat, gali lagi tak muat? Dia rasa dah hampir berpuluh kali tu ada jumpa mayat dekat bawah. Tanah kuburan tu memang khas untuk banduan-banduan dengan orang yang tak ada waris. Kena ada ilmu, tak nak ada ilmu gali kubur, ada ilmu penulisan jenazah. Tadi pernah tengok anak-anak takut nak pegang bapak dia yang dah meninggal, nak mandikan. Ada tak cerita-cerita pewaris pula? Ada yang kalau untuk COVID yang Adi tak boleh lupakan, ada seorang hamba Allah ni menantu dia meninggal. So bapak mertua dia ni memang sayang sangat dengan menantu dia. So dia tak boleh masuk, dia menjerit-jerit daripada pagar sampai ke bawah. Boleh dengar, aku nak masuk, aku nak tengok menantu aku. Sampai satu kubur tu boleh dengar kan. Kadang-kadang ada yang ragam waris ni ialah kadang-kadang dia tak faham dengan cara kita bekerja. Okay. Bila sampai je dia, benda pertama dia akan tengok lubang. Kenapa lubang ni kecil kan? Kenapa pendek kan? Kenapa tak besar kan? Kenapa tak dalam kan? Okay. Itu normal. Benda pertama. Kalau waris dia nak datang ziarah kubur je. Nak ziarah. Padahal yang bercakap tu bukan waris. Orang-orang jiran-jiran dia tu yang cakap, kalau kat, dia akan compare kan lah. Okay, kalau kat sini, contoh kat Shah Alam, dalam, tenggelam orang pilih boleh tenggelam, masuk dalam. Kan? Di sini kenapa tak dalam pun? Kenapa sini berair? Kadang-kadang, bila kubur berair, kita faham, kadang kalau untuk orang yang dah tahu, bila kubur berair ni biasanya kadang-kadang ada mata air keluar. Mata air keluar daripada bawah tanah. Bila waris, contoh jiran-jiran kepada waris ni datang, ni kubur berair tu, si arwah ni dulu dekut air ni. Ada je kan, padahal benda tu benda yang semula jadi kan. Betul. Kadang-kadang bila normal, untuk Adi memang normal kalau air tu berbau sikit. Memang air tu berbau sebab kita gali pun boleh dikatakan rapat jugalah, tapi tak nak rapat. Tapi bila sebelah dah berair, air yang kat sebelah tu akan keluar melalui ke lubang sebelah juga. So kita akan dengar mula orang. Mula kita akan nampak orang akan tutup hidung. Normal tu biasa. Nanti akan bercakap lah. Ni mesti arwah ni dulu tak pakai minyak wangi. Itu yang busuk ni air. Okay, kalau ada tak permintaan pelik-pelik daripada pewaris ataupun si mati sendiri macam saya nak dikebumikan kat sini, saya nak tanah kubur saya macam ni. Ada tak permintaan yang sebegitu? Ada je. Kadang-kadang permintaan waris dia akan bagi tahu agak Adi. Adi, boleh tak gali kat sini? Arwah ayah dulu nak tanam kat sini lah. Tak apalah, kita ikutkan je lah hajatnya. Kita buat. Tak masalah, kita buat. Oh, akan diperkenan lah hajat dia. Kalau macam hajat dia macam tak logik sikit. Tak logik maksudnya? Kalau hajat dia macam tak masuk akal lah. Adi akan macam, tak boleh begini. Setakat ni tak adalah. Tak adalah. Tak adalah, setakat ni tak ada. Tapi cuma kadang-kadang tu adalah macam kita dah permintaan waris, boleh tak tanamkan barang ni kat sebelah. Macam tu. Ada tak? Ada juga. Tapi kita buat jugalah. Buat juga ya? Buat jugalah. Tapi kita tak tahulah apa barang tu. Baik ke buruk ke, dia je yang tahu. Sebab benda tu berbungkus elok je, kita pun tak tahu. Kita just masuk je lah. Terpulang pada seorang kan. Tapi kan dulu kan Adi, saya duduk kampung dulu adalah kalau
kalau ada orang meninggal, masjid akan bagi announcement. Tak tahulah, ini orang kat kampung saya punya, apa orang kata, bukan betul lah, ada orang percaya. Kalau tak silapnya, kalau ada orang meninggal hari Jumaat ataupun Khamis pada Jumaat, dia akan berdikit-dikit lah. Esok ada banyak lah, akan berterusan. Ada orang meninggal, akan banyak orang meninggal. Betul ke tidak macam tu? Kalau macam tu setakat ni mungkin betul sebab kita nak percaya 100% pun tak boleh juga sebab kadang yelah orang tua kan yang cakap kan. Tua-tua Yang cakap kan. Sebab kita dah tahu yang ajal maut semua kat tangan Tuhan. So mungkin memang kadang-kadang memang pernah terjadi macam tu. Kadang-kadang okey, macam kat tempat Adi, okey kalau hari Senin ada meninggal, contoh ada 3 jenazah, okey dia akan berturut-turut. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, dia akan berturut-turut. Mungkin Ahad nanti baru tak ada. Memang betul akan, tapi sebenarnya terpulang pada kita lah nak percaya kita. Percaya kan takut jadi sesat pula. Lepas tu saya nak tanya lagi pasal penggalian kubur ni yang sampai dia tengah pukul 3 pagi, 2 pagi. Kenapa agaknya wujud benda tu sedangkan kita boleh tunggu mayat untuk dikebumikan esok paginya selepas subuh misalnya, ataupun kenapa harus waktu yang kadang tak munasabah pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, kenapa kena ada macam tu, permintaan macam tu, kenapa? Sebab kadang-kadang waris ada, kadang-kadang ada waris yang jenis yang tak suka menunggu. Okey, dia kalau boleh dia nak cepat, nak percepatkan kan. Dalam Islam saya cakap kalau orang meninggal kita kena mempercepatkan urusan ni. Betul. Okey, kadang-kadang kalau ada yang jenazah yang tak boleh disimpan, maksudnya tak membusuk, bleeding yang terlalu banyak ke apa ke kan, yang dah teruk lah, yang kalau disimpan pun memang akan memudaratkan mayat-mayat yang lain. So macam tu dia akan timbul lah pukul 2-3 pagi itu akan tanam juga. Okay, ini saya nak tanya sendiri secara peribadi dengan penggali kubur itu sendiri, sebab selama saya dengar je. Memang ada ke agaknya cerita-cerita mengatakan dah gali kubur tak muat, gali lagi tak muat, gali lagi. Agak-agak macam mana je? Benar terjadi. Pernah terjadi ataupun mungkin terjadi. Adik jujur lah tapi kalau tidak cerita lah sebab dah 10-11 tahun dah kerja ni kan. Pernah terjadi. Okay. Sebab saya nak tahu juga, sebab selama ni kita dengar second hand, third hand ni, nak cakap first hand, nak tanya penggali itu sendiri pernah tak terjadi kejadian macam tu, maknanya pernah terjadilah. Okay. Kalau macam tu macam mana reaksi dia kasi rasa okey macam inilah, kita gali lagi kubur lah, gali lagi lah, tak perlu. Tapi pernah terdetik kata Adi macam apa masa gali tu ada baca macam ya Allah Tuhanku, masukkanlah, selamatkanlah ni urusan ni, ke macam mana, ke buat je atau buat bodoh buat je sentuh ke macam mana? Kita yelah sebab bila kita first kita dah masuk kan tak muat. Confirm waris-waris semua akan pandang, akan tengok lubang tu. Kan mula dia akan cakap okey, muat ke, padahal kita ukur dah panjang kan ni. Kan? Tu nak tanah kita pekakkan telinga, kita buat je lah. Yang penting dia sempurna. Dia masuk juga dalam lubang tu. Apa dia orang nak cakap, dia orang cakap lah. Yang penting jenazah tu masuk elok. Itu je lah. Sebagai seorang penggali kubur, orang kadang-kadang tak tahu masalah yang penggali kubur ni ada. Okay. Apa masalah-masalah penggali kubur yang orang lain tak tahu? Yang paling utama masa yang orang takkan faham masa masuk Adi masa okey. Kadang-kadang bila urusan jenazah dah dapat jenazah, dia lupa nak bagi tahu. Dia lupa nak bagi tahu untuk gali kubur. Dia juga dia lupa, bila tak tahu tiba-tiba jenazah sampai. Alamak. Masa. Lepas tu yang kedua untuk Adi rasa masalah dia bila
keadaan tanah. Ada memang kita akan tengok daripada dengan mata kasar kita, okey, kalau daripada atas kita tengok tanah tu mungkin semua sama je. Tanah tu kan semua sama je. Tapi percayalah cakap tadi, ada sesetengah tanah tu mungkin separuhnya pasir, separuh berair, dan separuh daripada awal sampai ke habis kaca. Kita dapat kaca, kaca, cucuk-cucuk kaca. Kita dapat kadang-kadang kita tergali lubang sampah. Macam itulah. Itulah antara masalah-masalah yang dihadapi. Okey, saya nak tanya. Macam tanah kubur wakaf. Okay. Diwakafkan. Dulu-dulu dia ada orang Melayu yang beragama Islam yang berada, dia suka wakafkan tanah dia untuk buat kawasan perkuburan. Manakala kita di zaman 2021 dan ke depan seterusnya, ramai ke orang yang wakafkan tanah untuk buat kawasan perkuburan? Rasa ada kot. Ada. Mungkin di kawasan kampung-kampung mungkin ada kot. Tapi macam dekat bandar ni, kita kadang-kadang yelah ada reserve kerajaan ke apa ke, mungkin kita kena ada prosedur lah. Tapi ada rasa orang-orang kita, orang-orang Islam kita sekarang ni sekarang dah bermurah hati. Orang semua sekarang suka bersedekah. Tapi kadang-kadang platform tu dia orang tak tahu kan. Tapi dia rasa tak ada timbul kot isu. Tapi memang betul pun apa yang Lan cakap tadi, memang kadang-kadang kalau dulu-dulu orang ada kaya sikit dia akan sumbang tanah apa semua kan. Dia rasa mungkin ada berlaku lah kat kampung. Kat kampung-kampung ada kot. Kat bandar ni dia punya cara tu agak susah sikit lah, rumit sikit. Kita kena jumpa pejabat tanah lah, apalah tu semua. Yelah, kadang-kadang macam tanah tak cukup untuk menampung kan. Could be lah in the future kan. Tapi boleh lepas 100 tahun boleh macam mana Adi? Boleh digali balik. Digali balik Boleh. Okey. Dekat tempat Adi kerja, sebab Adi pernah gali kawasan tanah perkuburan lama. Adi rasa dah hampir berpuluh kali kot Adi jumpa mayat dekat bawah. Ada mayat kat bawah, ada tulang-tulang, ada rambut. Adi dah jumpa. Kalau macam tu, dia macam kalau jumpa tu macam letak balik pelan-pelan. Dan kita pandang tanah tu rata. Sebab yelah, mungkin dia tak ada waris kan. Dia tak ada waris sebab kita tahu tadi, kalau ikutkan sejarah, tanah kuburan tu memang khas untuk banduan-banduan dengan orang yang tak ada waris. Sebab dulu orang memang cukup takut dengan tanah kuburan Sungai Kelantan ni. Lepas tu, bila kita pandang dia memang rata, tapi bila kita start gali, kita gali lembut, sampai ke bawah kita jumpa kain. So, kita tarik perlahan, letakkan dekat atas, kita gali lagi dalam, kita letak dia betul-betul, kita timbul sikit, baru kita letak orang baru atas. So, dia kira bertindih lah. Okay, yang kain yang tu, Adi rasa yang itu dah berkubur yang dah berapa tahun? 10. 10? Kain tu elok lagi ke? Sangat elok. Ya? Kalau dia rasa dia ada video kot. Dia ada video. Kalau nanti lepas ni, kalau Lan nak tengok, kalau sanggup tengok, dia angkat kain tu. Memang Adi tak letak dekat mana-mana Facebook ke apa? tak ada memang tak ada. Ni eksklusif untuk tontonan yang sendiri je lah. Takkan disiang kan? Tak disiarkan. Sebab memang time tu, sebab Adi tak perasan pula kebetulan time tu memang ada orang tengah merakam. So kita tengah buat kerja kan. Lepas tu tahu-tahu dia hantar rakaman tu dekat Adi. Memang Adi dapat kain tu memang sangat cantik. Memang balut tu memang cantik. Tapi itulah cuma dekat nampaklah tu korak dia dengan dia punya tulang-tulang tu. Dah ada sisa-sisa tulang yang jatuh ke bawah. Kita kena kutip. Lepas tu ada rambut dia yang masih elok lagi. Pernah tak orang terlupa buat bayaran?
Oh tak ada. So Tak far pernah. tak pernah. So far tak pernah. Tapi ada juga yang macam kurang berkemampuan. Macam pengurus jenazah kata dia kurang berkemampuan, kita rendahkan sikit harga. Seorang penggali kubur tu, apa kepuasan dalam pekerjaan dia? Puasan dia bila kita dapat masukkan jenazah tu dengan sempurna. Itu memang sangat kepuasan. Kita masukkan, kita buka muka dia, lepas tu hidung dia kena betul-betul tanah. Kita bersihkan kain dia sebelum kita tutup papan, apa semua. Itulah kepuasan pula. Memang kalau dibuat macam tu, memang dia akan rasa sangat-sangat puas. Alhamdulillah. Ada tak frustration juga? Kadang-kadang kita melakukan kerjaan kita kan, ada benda yang macam the feel to achieve kan. Aduh. Tak ada. Mesti ada. Ya, mesti ada. Kadang-kadang yelah kita gali kubur. Yelah bila kita dah penat, kadang-kadang bila dapat tanah keras, kita gali pun sengit-sengit kan. Kita dah penat, lepas tu tiba-tiba kita kena gali lagi satu lubang lagi. Lepas tu dia jadi petak tapi yelah tak sempurna lah dengan sengit-sengitnya, dengan apa tanah. Itulah. Ada juga kadang-kadang. Memang perlu tahap kesabaran yang tinggi lah kan seorang penggali kubur ni. Sentiasa diuji dan diuji kan. Satu dia punya apa ni? Kalau penggali kubur tengah gali kubur, kalau dia tengah penat jangan tegur. Sebab takut nanti kalau tak layan nanti marah. So jangan tegur dia je. Dia buat kerja dia layan. Dia penat pun dia ada seorang-seorang dia penat. Jangan kita pun penat sekali. Okey, Encik Adi nak tanya, ada tak petua-petua sebelum memulakan penggalian atau mula start kerja daripada rumah tu, ada nak start orang ni ada meninggal, sebelum ada tak petua-petua nak pergi ke ataupun balik daripada bekerja, ada tak petua-petua yang Encik Adi apa orang kata buat? Kalau untuk pergi memang tak ada lah. Kalau untuk pergi memang tak ada. Tapi sebelum keluar dari kubur tu dia akan mandi dululah. So kalau balik tu perkara pertama yang dia akan buat, dia akan berwudu dulu dekat luar rumah. Dia akan berwudu dulu. Dia akan bersihkan tanah-tanah yang ada melekat dekat baju Adi, betul-betul bersih. Lepas tu baru dia masuk. Itu ajaran ke macam turun-temurun ke macam mana? Tak ada, memang guru Adi ajar. Ya, tak dengar sangat. Guru Adi ajar, guru. Supaya sebab sebelum ni Adi ada pengalaman yang ada benda ni ikut balik. Tapi dia tak masuk rumah lah, tapi kita nampak lah dia terlibat, dia lalu macam tu kan. Dia kacau kita tak apa, tapi dia jangan kacau keluarga kita. Itu je lah. So untuk safety lebih baik kita buat macam tu. InsyaAllah tak ada apa-apa. Okey, bagi nak tanya Encik Adi beberapa soalan sebelum menutup kita punya segmen siapa itu ni. Bagaimana perkembangan industri pengendalian perkuburan di generasi sekarang, di generasi muda sekarang ni? Ada tak pelapis ke macam mana? Okey, kalau untuk pelapis ni sebenarnya agak merisaukan jugalah. Sebab tak semua anak muda yang nak buat benda-benda fardu kifayah ni. So, mungkin kalau kita nampak pun dekat kampung-kampung mungkin ada lah untuk budak-budak yang tolong. Tapi kalau dekat bandar ni setakat ni yang ada tengok memang merisaukan lah. Sebab majoriti kita tengok kat tanah kuburan semua, kebanyakan semua otai semua yang masih menggali lagi kan. Yang dah umur 60 semuanya. Tapi untuk anak muda memang agak merisaukan jugalah. Sebab tu dia ambil inisiatif train budak ni
tak kisahlah. Dia orang dah besar, dia orang nak jadi apa, tak kisah. Tapi at least dia ada ilmu tu. Ada tak cara yang you rasa boleh membantu untuk memastikan generasi ni ada untuk masa depan? Yang betul pun apa Cik Adi cakap tadi tu, kita kerajaan keluarkan bagi gaji tetap untuk penggali bubur ke apa ke. Mungkin jelas sekarang ni zaman dah berubah. Keluarkan iklan ada KWSP, SOKSO apa semua. Dan bagi dia semangat macam contoh di KL kalau gali kubur dia orang ada gaji, SOKSO apa semua. Dan so jadi budak-budak ni jadi semangat lah untuk buat. Lepas tu lagi satu untuk Adi, di surau-surau dan masjid-masjid selalu adakan khusus jenazah. Supaya tarik anak-anak muda ni datang, biar dia belajar dulu cara-cara mandi, kapan apa semua. Bila dia dah belajar benda tu semua, automatik dia akan nak rasa untuk pergi ke kubur. Akan datang, apa harapan Adi nak tengok dalam bidang pengendalian jenazah ni? Adi harap satu je. Adi harap lepas ni biarlah seboleh-bolehnya kita tak perlu harapkan orang-orang yang dah veteran. Anak-anak muda kena belajar something. Maksudnya kena ada ilmu. Tak nak ada ilmu gali kubur, ada ilmu pengurusan jenazah. Sebab apa? Sebab pentingnya ilmu ni, kalau boleh, kalau insan yang tersayang meninggal, biarlah kita sendiri yang menguruskannya dari A sampai Z. Adi pernah mandikan jenazah, tapi tak adalah selalu. Tapi dia dah juga mandikan jenazah. Adi pernah tengok anak-anak takut nak pegang bapak dia yang dah meninggal, nak mandikan. Adi pernah tengok dengan mata Adi sendiri. Pernah tengok anak-anak yang tak nak pegang cangkul sebab takut kotor, baju pakaian dia kotor. Adi pernah tengok dengan mata kepala dia sendiri. Adi pernah tengok. So, Adi harap anak-anak muda semua perlu ada betul-betul macam supaya nanti kita dapat rasa lah kepuasan. Orang yang tu saya meninggal, aku harap aku dah buat sehabis baik. Aku boleh mandikan, aku boleh kapankan, aku boleh semayangkan, aku boleh baca takdir untuk dia. Itu yang kita nak. Last soalan sebelum kita ke segmen seterusnya, saya nak tanya Encik Adi, tak tolong Encik Adi bagi nasihat siapa generasi-generasi kat luar atau pendengar penonton show ni yang mana berminat untuk menceburi dalam pengendalian pengurusan jenazah ni, apa yang mereka perlu lakukan? Sebenarnya benda ni bukan berdasarkan minat. Sebenarnya benda ni tak perlukan minat tu, sebab benda ni memang wajib. Sebab dia fardu kifayah. Kan? Sebab benda memang kita kena belajar. Andai kata kalau macam contoh katakan imam yang mandikan jenazah tu tiba-tiba tak ada balik kampung. Okay. Kalau kita sebagai hidup kejiranan, salah seorang dekat hidup kejiranan tu tak tahu nak menguruskan jenazah macam mana. Sebab ia tanggungjawab kita semua. So untuk Adi, at least kurang-kurangnya adalah buku panduan pengurusan jenazah satu ke kat rumah. At least boleh belajar. Okay, kita tak nak buat kita pun tak tahu. At least kita tahu, okay, step first buat apa, step second buat apa sampai selesai. Lepas tu yang satu je dia nak cakap, benda yang paling penting, kita jangan sesekali ada rasa takut. Jangan sesekali ada rasa takut. Kena, memang benda ni memang tak boleh cuba, memang benda ni kena wajib. Okay, alright. Terima kasih Encik Adi berkongsi macam-macam cerita dan juga nasihat dan juga pengalaman. Kalau kita ke segmen seterusnya, Lan, kita segmen Makan. Tadi kita dah banyak pasal kubur lah. Kita kasi tenang, kita kendur sikit, kita cerita pasal makan lah. Okay, untuk segmen ni kita nak tanya
ketiga-tiga kita ni, apa makanan yang paling terbaru sekali yang di order, and then boleh tak bagi review sikit tentang makanan tu? Okay, Adi dulu start. Okay, minggu ni saya nak review, baru-baru ni saya tapau bungkus makan sushi. So dekat London ni ada takeaway namanya sushi, wasabi sushi. Ini senang, dia dah siap-siap sushi. Kalau kita malas, kita beli, bawa balik rumah, makan kat situ saja. So wasabi sushi not bad. Okay, saya bagi 4 bintang. 4 markah cucuk tekak. 4 markah cucuk tekak dia. Okay, itu sushi. Kita tahu makanan dia kajang ni mesti sedap ni. Okay, Adi, apa yang makanan yang paling terbaru sekali yang dibeli dan boleh review? Apa markah cucuk tekak dia? Baru-baru ni Adi ada order. Yelah sebab Omar ni pregnant. Dia tengah pregnant sekarang ni. So dia teringin nak makan sate. Okay, so Adi belilah sate tu. Sate ni memang sate famous juga lah dekat Kajang. Memang sangat famous. Memang kalau siapa yang pergi ke Kajang memang akan makan sate kat sini lah. So dia punya sate dia tu memang nikmat dia dengan kuah dia, dengan bawang dia, timun dia, dengan nasi limpit dia. Sedap. Apa namanya? Sate King tak silap Adi. Nama dia. Sate King. Saya ingat macam kalau kat Raja Haji Samuri. Haji Samuri pun ada juga, tapi Adi tak biasa makan sate Samuri. Tapi dia biasa makan sate King tu lah. Ini sate. Berapa nak bagi markah ni? Apa nak bagi markah cucuk tekak dia ni? Dia bagi 5 kot. Oh. Aku rasa sate ni mesti dia ada lemak dekat tengah tu. Kan? Oh, itu champion. Favorite tau sate yang macam daging-daging dekat tengah-tengah dia ada lemak. Okay, baru ni order beli makanan dekat Zaitun Tom Yum dekat Ampang. Kedai ni memang wow lah, sedap lah. Kita order makanan favorite kita yang belada dengan sambal telur hancur petai. Dia nak add on ikan bilis boleh. Itu memang tersedap lah. Okay, makan cucuk tekak dia 5. Itu memang 5. Itu kedai sedap. Okay. Itu memang 5. Sekarang ni kita nak kurang suggest tempat makan yang sedap ni. Aku very eager nak tahu kawasan Kajang ni. Okay, Kak Adi, apa makanan tempat makan yang best nak disuggest ni? Okay, kalau dekat KL, saya rasa semua orang dah tahu dah tempat ni, tapi yang tak tahu boleh pergi terus tempat ni. Tempat ni bukan restoran, dia ada macam satu macam food court lah, dia panggil food court. Rasta dekat TTDI. Dekat Rasta ni banyaklah stall-stall jual itu, jual ini. Salah satu stall, kalau yang nak tahu kat situ, korang boleh jumpa warung Isabella. Ayam gebrek, dia punya sambal ini macam. Rasta dekat TTDI. Yang itu, yang ini I nak review pasal ayam gebrek punya sambal tu, Isabella, warung Isabella. Saya bagi 4.8 out of 5. Itu sedap. Memang sedap sambal dia. Okay, Cik Adi kita, welcome to Kajang. Adi boleh pergi ke Sate King tu lah. Yang Sate King yang disangkat tadi tu. Boleh cuba. Fikir dekat mana kawasan Kajang ni? Kat Sungai Kantan. Tempat Kantan lah. Lepas tu boleh cuba ayam gepuk. Dekat Kajang ni ada ayam gepuk baru buka kan. Boleh cuba juga. Tapi kalau saya pergi Kajang, saya nak pergi Sate King tu. Sate King kan? Sebab itu tu, kalau Kajang Haji Samuri luar Kajang pun ada. Kajang pun ada. Kan. Cucuk tekaknya berapa? 5 lah. 5. Kan? Kena cuba. Besok juga kita pergi ke Sungai Kantan ni. Okay. Ni nak suggest makan sedap di restoran Cengkeh dekat TTDI.
segala jenis masakan Johor semua sedap di situ. Betul. So macam itu memang sedap. lempeng lah, kuih-kuih Melayu, tepek pisang, kuih lopis, asam pedas Johor dia memang sedap lah. Kat situ, itu makan cucuk tekak dia memang adalah 5. 5. Itu mesti 5 dia punya 5 rasa saja. Melayu dia sedap. Okay. Kita dah bercakap pasal makan. Sekarang ni kita punya segmen terakhir kita. Seperti biasa, kita akan ke segmen penutup. Dengan harapan segmen ni dapatlah, orang kata, sedikit membagi inspirasi kepada kita semua. Segmen suapan rohani yang akan diterajui oleh DJ Lalan. Silakan DJ Lalan. Okey, Assalamualaikum. Kedua-dua Adi ni, dua-dua jiwa-jiwa yang berjuang ni, kita dekat sini kita nak bagi kata-kata inspirasi buat penonton kita dan pendengar di pendengar The Laram Show kita di Spotify. Okey, supaya macam kata-kata inspirasi kita macam sedekah kecil kita lah untuk orang kat luar sana yang mengalami hari-hari yang duka. Kalau tiba-tiba terdengar apa benda yang kita bebel-bebel dari mulut kita ni, macam buka hati dia orang, gembirakan hati dia orang kan. Okey, kita mula dengan Adi dulu. So minggu ni saya nak pendek je. Saya nak gunakan masa ni untuk beritahu, kalau orang kat luar sana tu, you guys kat luar sana nak buat benda yang baik, tak payah, jangan tangguh-tangguh. Kalau ada benda yang korang rasa itu adalah benda yang baik, yang bagi positivity kat korang ataupun keliling kawan-kawan family, kalau benda tu baik untuk diorang, tak payah tangguh, buat aja. Sebab kita tak tahu masa kita ni sampai mana. So benda yang baik jangan tangguh, buat terus. Itu daripada saya minggu ni. Okay, thank you Adi. Cik Adi pula ada kata-kata inspirasi. Jangan takut untuk cuba sesuatu yang baru. Yang kata-kata semangat ni untuk urusan jenazah yang Adi cakap tu lah. Tak perlu rasa gentar dan takut, sebab benda ni memang perlu dibuat, perlu didalami, perlu ada dalam diri sendiri. Supaya ilmu ni bukan saja guna untuk orang yang tersayang, tapi guna untuk umat-umat Islam seluruhnya. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Bernas dari Adi. Jangan takut untuk mencuba. Okey, untuk saya pula macam always fikir benda yang terbaik untuk diri kita. So sebab kadang-kadang kita ada banyak pilihan. Kadang-kadang orang suka macam kau buat benda ni padahal kita tak selesa pun dengan benda yang kita patut buat tu. Semua tu adalah cakap orang je yang suruh kita buat itu, buat ini. Akhirnya kita sendiri yang nak mendepani apa bendanya. So kita audit diri kita balik, kita macam setkan priority, tak payah dengar cakap orang, sebab akhirnya di hujung-hujungnya kita sendiri je yang nak melalui jalanan tu kan. So itu saja daripada kita bertiga, itu saja daripada kita bertiga, kata-kata inspirasinya. Tepuk tangan untuk semua sebab dah bagi kata-kata inspirasi. Semoga menjadi manfaat untuk pendengar-pendengar kita di luar sana. Okey, dah hampir selesai ke penutup rancangan The Laram Show seperti biasa. Terima kasih kepada Encik Adi dan kongsi inspirasi dalam segmen suapan rohani. So Encik Rashidi tadi atau Encik Adi, sebelum kita menutup rancangan ni, ada tak nak kongsi bagaimana, let's say kalau orang kat sana nak berminat untuk belajar ilmu dengan Encik Rashidi, nak menguruskan jenazah, ada tak, macam mana dia nak contact? Pada sesiapa yang duduk dekat kawasan sekitar Gajang, yang mana dia berminat nak belajar ilmu menggali tubuh ke apa ke, boleh follow lah FB Adi Muhammad Rashidi. Alright. Okay, thank you so much Cik Rashidi kerana sudi datang menjadi tetamu The Laram Show ni. Okay, tak lupa juga kepada you guys yang sudi dan juga masih setia mendengar dan menonton The Laram Show. Terima kasih kerana sokongan anda.
Okay, yang mana baru menonton ni jangan lupa tekan button subscribe. Okay, like and share this video with all your friends and your family. Dan tak lupa juga lawati website kita Laram Lifestyle di www.laramlifestyle.com. Anda boleh menikmati diskaun sebanyak 10% dengan setiap produk yang kita ada kat situ, baju lah, seluar, kain semua, 10% dengan menggunakan promo code The Laram Show. All in one word, dapat The Laram Show. Thank you so much. Okay. Jangan lupa dengarkan The Laram Show Podcast di saluran Spotify dan follow Instagram page kita @Laram TV. Anda boleh menonton The Laram Show di saluran YouTube Laram TV. Jadi jangan lupa subscribe, like and share. Okay, terima kasih tetamu kita yang kita berbesar hati, Cik Adi. Jadi tetamu kita dalam episod kali ini, semoga perkongsian Cik Adi bagi manfaat dekat pendengar-pendengar kita, and then actually dia bagi satu pandangan yang lain untuk I dengan Adi tentang kejayaan penggali kubur ni. And then actually kubur adalah actually I belajar benda ni pun lepas mak bapak I meninggal. Kubur adalah satu tempat yang tenang. Sebelum kecil-kecil kita memang ada satu stigma yang macam kubur tu tempat yang menakutkan, tapi sebenarnya kubur adalah tempat yang tenang. Kubur adalah tempat saya nak jumpa mak bapak saya untuk bercerita. So semoga itulah dia keunikan, keindahan kawasan kubur sebenarnya. Apa yang kita Cik Adi cuba ceritakan semua, itulah. Terima kasih Cik Adi jadi tetamu kita. Kami dari The Laram Show sangat berbesar hati dengan apa yang Cik Adi kongsikan pada malam ini. Thank you Adi. Kita berjumpa sekali lagi dalam episod akan datang dalam The Laram Show Podcast. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.